Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Qala wa tukammilu diyatun nafs bi qat'il yadaini wa rijlaini. Masih ba'diyat. Jadi yang lepas Yahudi Nasrani musta'man yang dibunuh, juga mu'ahad yang dibunuh, Majusi yang dibunuh. Yang lepas mengenai perempuan yang dia adalah mujnah alaih, orang yang dibuat jenayah, yang dibunuh. Bila itu adalah yang dibunuhnya, dia kalau perempuan separuh daripada nisfur diyat rajul. Yahudi Nasrani sedia maklum, musta'man, kafir yang diberikan perlindungan dengan dia nak masuk ke dalam negeri Islam, itu pun diberikan perlindungan, tempat aman setelah diceritakan Islam satu persatu dan kesanggupan dia untuk menerima segala hukuman Islam dan peraturan Islam bila masuk negeri Islam. Kafir musta'man lebih kurang macam kita nak masuk negeri orang kafir, kena bayar visa dan kena ikut semua peraturan negeri kafir bila kita masuk negeri kafir. Itu kan. Cuma kafir dia tak ada, kalau ikut asal Quran sebut wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun, jika ada salah seorang, ahadum minal musyrikin, daripada orang musyrik. Dia sebut sini tentang musta'man ni. Jadi ayat tu kalau ikut ialah antara kafir musta'man ni, istajaraka, jaraka, dia nak berjiran dengan kamu, nak pergi duduk dengan kamu, duduk di kampung halaman kamu, tanah air kamu. Perintah Allah apa? Fa'ajirhu, maksudnya kamu terima dia sebagai jiran, tapi fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta dengan mana ila di situ dalam Al-Quran tu. Kamu terimalah permintaan itu, tapi terima ila an yasma'a kalam Allah. Terima syarat dia mesti sampai dah tahap dia mendengar kalam Allah. Ulama tafsir urai apa maksud kalam Allah, maksudnya penjelasan tentang Islam, iman. Kalau boleh dia kafir, dia nak masuk negeri Islam, mesti dia tertarik dengan Islam dia. Nak buat apa? Dakwah lah, bagi dia dengar Islam ni apa, kamu suka dengan Islam, kamu nak minat tengok negeri Islam, takkan nak tengok bangunan aja. Takkan nak tengok Masjid Ubudiyah, tengok kubah besar mana, bentuk hexagon, takkan tu je. Takkan nak tengok safari park dekat Kelantan, dekat Tepin, dekat Melaka ke mana, takkan nak tengok tu je. Takkan nak tengok gajah dengan badak, itu negeri kau pun ada. Kau nak cerita Islam ni, kau minat ni pasal apa? Suka Muslim ni, nice person, ok, cerita nice tu pasal apa? Depan kedepu. Hatta yasma'a kalam Allah. Bila dah bagi cerita Islam iman kat dia, bagi cerita undang-undang Islam macam mana, summa ablighu ma'manah. Itu ya, ma'manah, amanah, musta'man. Sebut antara tempat-tempat yang diambil kafir musta'man tu. Musta'man. Mu'ahad, kafir yang dia bukan individu tapi kerajaan. Maksudnya Malaysia buat kerjasama serta dengan Siam. Kafir itu adalah mu'ahad. Jadi kalau kita pergi bunuh dia, dia bukan harbi, kena bayar dia pasal dia mu'ahad. Cuma dia nanti ialah sulus. Itu sajalah ulangan sikit sebut. Dan Majusi, dia antara sehina-hina martabat kafir. Termasuk Majusi ni wasani. Majusi ni sembah api. Termasuk sembah api ni semua sembah batu, tokong, berhala apa. Dan kalau dia sebut tu Yahud dan Nasrani, Yahud Nasrani asal-asal ni Yahud dan Nasrani yang ahli kitab. Jadi yang tak ahli kitab ni, yang syibih kitab lah, pasal dia masih berpegang dengan Nabi Isa apa-apa, tapi sebenarnya dia sembah wasani juga, sembah salib apa seumpama tu. Tapi kalau ikut dari syibih kitab, pasal nisbah dia terima Nabi Isa, walaupun nisbah tu disembah salib, apa nak sebut ialah jadi Yahudi Nasrani. Jadi kalau macam sembah patung betul-betul ni, yang bukan ada atas nama
Nabi dan Rasul yang tertentu. Yang ni apa? Yang ni memang martabat dia majusi. Sembah api, sembah tak tokong apa, Nabi semua asli apa semua ni, semua adalah isi martabatnya majusi. Dia sulusa usyur. Jadi 2/3 daripada 1/10. Kita biasa dengar pecah-pecahan ni rubu' usyur dulu dalam bab zakat. Rubu' usyur ni sulus usyur, khumus dalam pembahagian harta ghanimah 1/5 daripada 1/5. Yang ni sulusa usyur. Sulusa ni mana usyur. Jadi 2/3 daripada 1/10. Jadi 2/30. Kalau khumus 1/25. Yang bila 2/30 ringkaskan dia atas ahsar yang lebih ringkas adalah sulus khumus diatul muslim. Sulus khumus 1/3 daripada 1/15. 1/15 kan sama dengan 2/30, kan sama dengan 3/45, kan sama dengan 4 lambat matematik umumnya 4/60. Bagus. Kalau ada boleh sambung jadilah tu. Kenyang makan. Makan ni kadang mempantutkan fikiran anda. Betul tak? Itu ulama dulu suka berlapar, Rasulullah suka berlapar, sahabat suka lapar. Siapa lapar ni dia menajamkan fikiran. Tak percaya tengok ni. Ni baru 5 minit kan. Lagi dia 50. Dia 50 minit bila nasi sudah menjalankan tugasnya. Maka qad hasal ma hasal lah. Okey, siap. Siap Ustaz. Jadi nak tunjuk apa? Kafir dan sembah berhala ni maksudnya memang lekeh gila punya. Jadi dia nak hitung-hitung lah. Dia dah bagi pecahan tu, hitung dia relai lah. Siap. Satu kalau kita faham ni, antara jadi kafir sembah berhala dengan Yahudi Nasrani, antara jadi Islam, memang pilihan besar dari Islam. Cuma Malaysia ni kafir apa? Wasani. Ada sembah berhala tu, sembah berhala wasani lah kan. Kan ada selalu orang mesti tang zimi dengan harbi tu lah kan. Tang wasani. Tang Yahud Nasrani ada situ. Tang wasani. Cuma atas kata zimi ke harbi. Zimi tak ada kerajaan Islam. Zimi tak ada kerajaan Islam lah. Betul nak panggil apa? KPDP. Kalau saya panggil macam ni. Tonton gelap punya pasal lah. KP apa? KP muskil. Nak kata simi tak bayar diat kan? Tak bayar jizyah. Tak bayar jizyah tidak sebut. Tak bayar jizyah, tak patuh kerajaan Islam, etika pakaian tak ikut Islam. Buat macam negeri dia pula. Sepatutnya dia kena ikutlah negeri Islam. Macam mana kita pergi tempat dia, kita kena ikut cara dia. Kalau pergi Amerika tak boleh simpan janggut, tak boleh simpan misai, katalah gitu kan. Kena ikut ni, pergi China kena pakaian cara Cina macam ni. Mai dia masuk negeri kita, salam dia je. Bahkan dia dapat hak kerajaan lebih besar daripada kita pula. Bahkan jadi tuan lebih daripada kita lagi. Kena tak, mungkin dia nak bayar tak? Dia mungkin nak bayar jizyah. Tapi nak bayar kat siapa? Itu punya pasal lah tu, dia nak bayar tu. Mungkin dia nak bayar. Masalahnya nak letak settle. Muskil. Macam tadi kan. Kalau dia nak bayar kata gini, baik mau masuk Islam bayar apa? Gitu. Ya Islam pun teruk, kata sekular lah. Mu ambil Islam kat buat sekolah. Kata. Ambil hak mulai ni. Tak, tadi Ustaz tadi hak kes Musta'man lah. Musta'man. Apa nama kafir Melancur tadi? Dia macam kalau dia masuk Malaysia ni dia tak dapat yang Musta'man tu. Tak ada pelaksanaan, tak ada. Jadi memang pengacur biasa lah. tak ada nama Musta'man lah. Atas nama Islam tu, Musta'man. Ni pelancong lah. Kafir pelancong. Ni kafir Malaysia, warga negara. Ni kafir pelancong. Dia bukanlah Musta'man ke Zimi ke Harbi. Tak ada itu. Tak ada lah. Tak boleh nak buat title. Tak boleh nak buat nama tu. Kafir muskil. Hilang status lah. Hilang. Tak boleh nak bagi hukum. Syarat tak cukup lah tu. Kalau yang Musta'man tu majusi. Dia Musta'man tapi dia majusi. Kalau ikut kaedah yang Musta'man ni seingat saya, Musta'man ni mesti daripada ahli kitab ni.
Syarah tak pegang rambut. Ustaz tengok lama tak perhati buat apa ni. Saya ingat wa in ahadu minal musyrikin lah. Tak ingat tafsir apa tu. Dan tak apa peduli pun, buku hakam tak apa nak pakai. Tu yang tak apa nak peduli. Ustaz. Hello. Kalau ikut Musta'man ni tak kira ahli kitab ataupun wasani, majusi ke wasani ke, umumnya Musta'man. Dia makna jinsi Musta'man. Jinsi Musta'man, bukan mesti pada Yahud atau Nasrani yang panggil Musta'man. Dia jinsi Musta'man, maksudnya sekalipun majusi wasani, martabat dia Musta'man. sulusa dia. Tak, sulus dia. Semua suyah yang mari kat Malaysia ni, kalau lah Malaysia ni kerajaan Islam, Sulus dia. suyah yang mari tu kira Musta'man semua. Tapi kalau yang balad dia ahli balad ni, Ahli balad tu yang majusi dia bawa benda yang ya, betul. Atau makna Musta'man tu. Saya ingat kalau tengok berdasarkan syarah Hasyiah tu sebut itu sekali lalu macam tu lah. Yang dia bukan tak apa peduli dengan hukum hakam pasal dia orang kata hukum yang tak musta'mal. Yang tak dipakai. Jadi kita pun tak apa peduli sangat. Tanya soalan-soalan itu tumpur sikit. Baik. Terima kasih soalan tu, best soalan tu. Baru nak pergi tengok kitab lagi. Baik, selesai. Yang ni dia nak masuk pula masalah tadi, masalah bunuh, masalah dia umum nisbah bunuh orang. Yang ni masalah dia sempurna dalam masalah anggota lah. Tukar malu dia tu nafs, disempurnakan diat nyawa. Maksudnya hukum diat dia 100 ekor unta. Mughalazah mukhafafah, tengok nisbah tarikh asal, adakah dia amdi ataupun syibul amdi ataupun amdil khata'. Tiga kategori itu tetap sama dari segi nak pengkelasan dia tu. Nak tengok sengaja tak sengaja nak kata mukhafafah atau mughalazah tu. Tapi dia sebutkan yang ni sekalipun tak mati seseorang yang dibuat jenayah tu, yang mujnah alaih tu, tetapi dikenakan diat yang kamilah. Diat dia kamil. Baik, bila kena diat kamil ni, wasabaqa annaha, dan telah terdahulu annaha, bahawasanya diatun nafs adalah mi'atun minal ibil. Cuma di atas mukhafafah dan mughalazah, di atas sulus, taslis ataupun takhmis. Jadi taslis maksudnya bagi pada 3 kumpulan, 30 30 40, takhmis 20 20 20 20 20. Fi qat'i kullin minal yadaini wa rijlain, pada memotong setiap satu daripada 2 tangan dan 2 kaki. Jadi buat jenayah potong 2 tangan. Umum yad ni, kalau ikut yad sini dah panggil yad, dia potong 2 belah 1 ekor unta. Jadi sebelah tangan ni 50 ni sama ada kat sini 50, siku 50, sini 50. Potong. Zuh. Dia kata, baik potong sini, punya pasal lah kau nak potong tak potong. Tapi diat kamilah. Diat kamilah. Sebelah tangan ni, kau potong sini 50 ekor unta, sini pun 50 ekor unta, sini pun 50 ekor unta. Cuma kalau nisbah orang kafir yang buat jenayah tu, jani tu orang Islam, yang ni mujnah alaih ni ialah orang kafir, dia tak boleh kisah. Kisah tu tak boleh. Tapi kena bayar dia. Dia pun hina dia macam ni. Nisbah tukar malu sama, cuma bila dia bukan Islam, tengok sama ada sulus ataupun sulusa asyar, sulusa usyur kan. 1/15 tu. Itu ialah kadar-kadar yang disebut. Jadi fa yajibu fi kullin min yadin aw rijlin khamsuna min al-ibil. Maka wajib di atas setiap satu daripada tangan ataupun kaki 50 min al-ibil, wa fi qat'ihima 100 min al-ibil. Memotong kedua belahnya 100 ekor unta. Wa tukamalu dia juga fi qat'il amfi. Ustaz, dia asalnya kalau kita potong tangan sebelah ni 50. Jadi
dia tak ada ke macam nanti orang clash, dia macam daripada potong tangan baik bunuh terus. Punya pasal lah. Maksudnya dia punya hukuman tu tetap sama kan? Ya. 50 maksudnya 100 kan. So macam mana? Lebih baik bunuh tu. Maksudnya. Kalau dia rasa bunuh tu lebih baik, bunuh je lah. Tapi bunuh ni masalah lain pula. Dia ada masalah kisah bunuh satu, dan dia ada kifarat bunuh satu. Dah dosa dia tentulah lebih besar daripada memotong anggota. Cuma masalah diat. Cuma dia kata kalau itu lebih baik bunuh daripada potong anggota. Menyebut salah kau tak bunuh. Tapi cuma macam mana pun nak sebut, di atas pilihan dia nak pilih, dia kata macam tak fair lah apa kan. Fair tak fair apa? Kita mahkum je. Kita bukan hakim. Dah hukum pun tujuan dia apa? Untuk tutup jalan supaya jangan buat jenayah. Jadi kalau agak-agak yang ni kalau kena 50 ekor unta pun sebelah tangan, saja-saja nak cari pasal bunuh orang. Itu kot kan. Jadi bukanlah dia satu galakan untuk dipertikai dengan sebab tu seolah tak apa hukum Islam macam ni. Katalah orang nak pertikai ni. Satu kalau orang pertikai hukum Islam, nak pertikai hukum Islam, pertikai pada Tuhan kau dulu. Siapa Tuhan kau? Kau kenal dah Allah Ta'ala. Diselesai hal tu, nampak Tuhan dia lelaki, okey, Tuhan sebenar ialah Allah. Wah, dia hakim tak? Hakim. Dia tak menentukan kau jadi manusia, tak jadi babi. Bagi dia iktiraf betul. Okey, kalau dia yang menentukan tu, dia yang menentukan mata kau 2 biji, bukan 4, bukan mata kumpuan, bukan mata 1, bukan mata di tepi. Betul tak? Dia tak hakim, kau mahkum betul? Betul. Okey, engkau dia yang menentukan kau lelaki betul? Dia yang menentukan kau wujud sekarang. Betul tak? Allah Ta'ala hakim semua tu. Okey, kalau dia hakim sekarang kau mahkum betul? Kau nak ikut hukum siapa? Kau kena ikut dia kan dia kena ikut kau? Orang macam tu kena kelahi akidah, faham akidah, baru bantai syariat. Lawan syariat terus kadang-kadang dia nak lawan. So memang kaedah-kaedah kelahi dalam kaedah yang disebut oleh ulama, siapa-siapa pertikai hukum syarak ni pertikai akidah tu. Kau tak apa siapa orang Islam tu pusing-pusing nanti, you pusing-pusing ni cerita lain. You pasal apa you sembah tu tak kau? You bikin itu patung, you sembah. Kita bukan sembah itu patung, kita sembah patung tu letak depan saja. Siapa ajar lu ibadat macam? Nabi Rasul mana bagi tahu sama you? Bagi dia bertikai tu. Dia masuk Islam. Dah terima Islam, tu nak buat syariat apa? Kali syariat. Tapi kalau dah faham tauhid, memang syariat clear. Lalu masalah tauhid tak clear. Itu kot. Saja panjang sikit ke sana. Ustaz, dalam bab tadi, dalam bab bunuh, dia terikat dengan afak, kemaafan daripada waris baru pergi pada diat. Kalau dalam bab qata' tak perlu kena dapat kemaafan ke ataupun dia terus jatuh hukum diat dia? Maaf juga tu. Misalkan kaedah asal dia boleh juga kisos. Kisos tu kita kan. Ada masalah. Ya. Jadi cuma bab bunuh kan kisos. Masalah potong anggota kita dah sebut dulu, kalau potong sini dicari yang mana ada sendi apa tak ada sendi itu. Jadi kalau tak ada kemaafan, semua nak suruh potong juga, potonglah. Jadi kalau semua nak maaf, nak beralih pada diat, maka dia akan baru balik pada diat. Okey. Dia tadi dia tak ada kelas. Jadi Sama. Pengkelasan dia sebut formula. Mukhalafah, mughalazah. Nak tengok siapa mukhalafah, mughalazah. Tengok kadar amdi, syibul amdi ataupun amdil khata'. Yang tu mesti dia lihat. Sebab tu nak tengok dia kamil ataupun tak kamil. Nak kena kamil, nisfu diat bagi mar'ah, sulus diat lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Sulus khumus 1/15 tu. Yang tu satu hal. Cuma yang tu bab nyawa, yang ni bab atraf, bab anggota. Baik. tapi itu maafan betul tak masuk. Sama. Cuma yang ni dalam bentuk anggota. Diat dia tu yang potong dua-dua tangan macam hukum bunuh orang juga. Dari segi diat tu sama. Okey. Satu kalau kita perhati ni orang yang menyiksa orang dengan dia potong-potong anggota. Katalah dia potong dua tangan, potong dua kaki, tinggal sepotong seketui je. Tangan tak ada, kaki tak ada. Dua atas kontor. Kalau bunuh terus kata kontor ya. Kalau itu baik bunuh tadi. Punya pasal yang kena bunuh. Tapi bunuh masalah bunuh.
Cuma kau tengok atrah. Tak diajar dalam syariat kita untuk menyiksa orang dengan memotong anggota. Bahkan kalau berarti tu dia hidup dengan anggota dia dipotong, macam mana? Lebih menderita daripada dia mati terus daripada dengan keadaan dibunuh. Jadi nak mengajar apa? Jangan menyiksa. Menyiksa ni dia ada kesalahan menyiksa. Walaupun tak mematikan, tak melakukan perbuatan mati. Misalnya mata cocok pergi buta, telinga jolok pergi bekak, hidung potong langsung pergi habis, bibir ada gunting dua belah, tangan potong kerat kaki tangan, tu cabut kemaluan, pum. Macam ni semua sepasang ni. 100, 200, 300, 400, tumbuh gigi bagi bertabur semua. Satu gigi 5 batang. Satu gigi 5 batang. Satu batang 5 ekor unta. Sepasang ni 100, 200, 300, 400, 500, 600, kemaluan 700 ekor unta. Bunuh 100 ekor unta. Nak mengajar tak diajar dalam syariat untuk menyiksa orang. Diajar. Waktu kita sampai bab sembelih satu hal kan. Iza zabahtum fa ahsinu zabaha. Iza qataltum fa ahsinu qatla. Hatta binatang yang disuruh bunuh pun macam mana? Bunuh dia dengan kaifiat yang paling cepat untuk dia mati. Jangan siksa dia. Sekalipun binatang yang disuruh bunuh, babi, ular, kala, jengking, jangan pergi patah kaki dia, kepak sikit. Nyamuk cabut kepak, sayap, tarik kaki. Yang ni kau ketik aku ya. Tak buat satu. Tak diajar. Wa tukamalu diyatu fi qat'il anfi. Itu juga disempurnakan diat pada memotongkan hidung. Cuma hidung ni seketul ni lah bawa hukum 100 ekor unta. Dan dia ada 3 dinding lah. Jadi ni sulus lah. Dia tak kira lubang memang 2. Tapi untuk membentuk lubang ada 3 dinding. Jadi jenayah nanti orang buka jenayah kat lubang. Orang buat jenayah dekat dinding ni. Sobek sebelah ni. Sulus. Sudah ni kopek. Sulus. Habis semua. Kamilah. Fi qat'i ma lana minhu. Jadi potong hidung ni, apa maksud amfi ni? Ma lana minhu, barang yang lembut ia. Ma minhu minal amfi. Baik, wa huwa al-marin. Apa dia al-amfi tu? Al-marin, dia terjemah tu yang kenyal, marona. Asal mana marona ni yang membekak, yang menimbul, yang menonjol ni. Timbul ya. Marona ni asal mana bekak, timbul kan. Ditulis tu kenyal. Itu terjemah dia lah. Yang timbul, yang menimbul ni, keluar ni. Amfi ni. Dan wa fi quti kullin min tarafaihi wa hajizi sulusudiyatin. Dan pada memotong setiap daripada 2 tepinya hidung, tepi hidung kanan kiri, untuk wal hajiz dan pembahagi, maksudnya divider. Yang bahasa Inggeris pun divider lah, hajazah kan. Haji pembahagi. Wa ja'al bainal bahraini hajiza. Hajiz. Mana hajiz? Pembahagi. Pasal laut, masih dengan laut tawar, dia akan ada bainal bahraini hajiz. Ada ikan pun, ikan masin, ikan air tawar. Tak ada lah, pergi tengok YouTube lama-lama ada filem itu. Cerita tentang bainal bahraini hajiz kan. Nak sebut hajiz tu saja. Jadi kanan kiri, membezakan dia apa? Tengah-tengah. Hajiz, ambil bahasa Arab menyambil itulah kan. Pembahagi tu baca sebut divider tu. Kanan kiri macam mana nak kenal? Ada divider. Line kalau tak cover sangat. Divider kalau memang langgar divider, pecah divider, ganti. Ni hajiz. Jadi kadar dia sulusudiat. Pasal yang akan jenayah dinding ni bukan di lubang. Boleh. Sebelah hidung 50, dah. Daging ni 3 kan. Untuk membentuk satu hidung ada 3 sepadan. Faham maksudnya? Kau ayat tu. Baik, wa tukamalu diyatu fi qat'i uzunain. Itu juga uzain. Uzunain. Baik, apa dia uzunain? Uzunain
Uzun ni somah, cuping telinga. Masuk uzun ni somah, cuping telinga. Au qal'ihima, sama ada qat'i atau qal'i, cabut. Bi ghairi idahin, dengan ketiadaan idah. Idah ni dia terima tu, idah menampakkan idah idahil azmi, menjelas, maksudnya ketiadaan menjelas, idahi azmi, ketiadaan menampakkan tulang. Maksudnya potong telinga yang tak nampak tengkorak. Kalau potong telinga sampai nampak tengkorak, dia akan jadi hukum satu lain yang kita dah belajar tu, dipanggil luka muwaddihah di kepala. Ada jumpa kan? Kan potong telinga tu kes. Kalau telinga telinga tak nampak tulang, itu potong telinga saja. Tapi potong telinga sampai yang di kepala ni pun terpotong juga kulit dia ni, dan menampakkan tengkorak. Yang tu dipanggil luka muwaddihah. Yang tu ada diat muwaddihah pula. Pasal masih kepala. Pasal telinga ni, belakang ni ialah rasi. Boleh? Walaupun tempat tak ada rambut ni, dia dipanggil kepala. Jadi luka di kepala ialah tempat yang berdobit untuk nama boleh kena diat. Jika lukanya ialah muwaddihah, kan kita jumpa itu Hashimiyah. Saya pun tak hafal, saya ingat muwaddihah. Hashimiyah ingat pasal dia sampai getak ke tulang. Ada yang sampai nampak otak sampai pecah kan. Ada yang masuk isi saja tak sampai ke tulang. Ada yang luka lapisan dermis, lapisan kulit luar je. Jumpa itu tak? Ingat? Tak ingat juga macam saya. Baguslah. Dia kata ilmu ni kadang kita sekali lalu dengar, masa ngaji faham, habis tu hilang habis. Ni fake. Kalau tauhid, tauhid tak boleh lupa. Sentiasa kena ingat Allah Ta'ala. Satu, dia kena ada latihan lagi mantap, lagi tough daripada ilmu fiqh. Nahu kalau lupa, ngaji lupa, boleh baca kitab? Nak boleh baca apa lupa? Mesti kena ingat semua. Semua kena, luruh kena ingat. Baru boleh baca, dah faham. Tu kalau lupa, ni penyakit ilmu paling celaka kali, lupa. Habis semua lupa. Tapi bukan saya kata tuan-tuan tu celaka je lah. Saya kata lupa tu kan. Okay. Kalau lupa tu, siapa yang lupa tu, orang ni pasti rasa lah. Bagus lah tu. Satu kaedah ulama dulu tu yang ada matan, macam kita belajar fiqh ni, ada matan zubat. Untuk apa? Untuk dobit, ingat kan, kedebak kedepu. Kalau ulama dulu ngaji memang ngapal kan. Matan ni hafal. Wayah wa takrib ni. Kita mengaji. Dia menghafal. Syarah tu orang ngaji. Matan ni hafal ni mulut ya. Tiang sebut salinan matan macam ni, salinan matan macam ni, ni matan ni macam ni, matan ni macam ni. Letak ni mulut ya. Macam mana hafal Quran tu. Baik, jadi uzunain qalihima bi ghairi idahil azmi. Fa in hasala ma qalihima idahun wajaba arsyu. Dan kata dia, jika berserta dengan mencabut dua telinga ni, cuping telinga ni, idahun melibatkan ada idah, wajaba arsyu, kena wajib arsyunya. Asal mana arsyu ni? Imbuh. Istilah imbuh ni bayaran lebih daripada dengan sebab terpotong selain daripada cuping telinga tu. Dan kalau sampai tahap dia muwaddihah, kena hukum muwaddihah dah pula. Jadi faham, idah ni menampakkan tulang. Cuma dia terjemah idah menampak tulang. Kalau asal mana idah, kalau terjemah tu idah pun nak kata. Syarah ada kata apa? طيب بمغفرة هدية عن العرش.
dia sebut umum tu, tak tahu apa nak jelas nak sebut. Tapi kalau ikut, saya ingat memang ada dobit babak kepala tu. Kalau terpotong, selain daripada kulit yang cuping telinga, dia menampakkan sampai tengkorak kepala tu. Macam mana pun asal makna idah tu, makna jelas lah. Mungkin kalau faham dia terjemah tu, idahul azmi, Menampakkan tulang daripada kulit kan. Menam- Tulang semua minal lahmi. okey, lepas tu Untuk mawdihah, masa mawdihah tu. oh, yang ni yang mana, yang bab ni muadihah tu. Kalau muadihah memang sampai nampak tu lah. Tang idah tu dia kata macam tu juga. Tak. Kalau muadihah tu memang sampai nampak tu lah. Memang dobit muadihah tu macam tu. Baik. Yang tu kalau nak perhati tu tengok lain. Contoh jadi hakim esok, rujuk lah, tengok kitab lah. Saja buaya itu. Satu ngaji-ngaji ni saya nak sebut sikit. Pasal saya ngaji pun, Tok Guru suruh itu, mana yang dia baca kitab, kata dia, ada benda yang dia tak kepala, kata dia. Yang ni aku tak bererti, kata dia. Kau mengaji esok, jadi hakim ke apa, dia sebut itu. Saya ngaji dengan arwah Tuan Guru Haji Ghazali macam ni. Tuan-tuan nak tengok muka dia, tengok dalam gambar tu. Nama ulama-ulama Nusantara Malaysia tu. Tuan Guru Haji Ghazali beranak 1901 sampai 1997. Tarikh Hijri dia, Masihi dia. Enggak, tu yang antara saya berguru dia. Kalau muka dia memang antara tangguh dia tu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk. Muka dekat serupa dia orang. Nama dia Tuan Guru. Apa saya nak sebut ni? Dia antara nasihat kata dia baca. Aku tak ada nak berkalus, kata dia ni. Kau mau esok jadi hakim ke apa ke, kena lantik jadi qadi, orang tanya hukum, tengoklah kitab elok-elok, kata dia. Saya tu wasiat Tok Guru kan. Saya sampaikan juga wasiat tu. saya pun tak peralih je, bukan semua saya reti. Yang tak reti je. Ada yang memang boleh peralih. Kadang-kadang dengar tu tak peralih kita pun, Tok Guru yang peralih. Dia pun terima siang. Bila kita makin sikit, yang belakang makin lama makin cerai ya. Baik. Hasalah ma qalihima idahun wajib arsyu. Baik, kalau berserta dengan cabut telinga tu ada idah, wajib arsyu, wajib arsyu. Arsyu ni sampai tahap asal mana imbuh ni, maksudnya bayar kekurangan dia iktibar dengan hamba. Maksudnya istilah arsyu ni dia bukan diat. Wa fi kulli uzunin nisfu diatin. Baik. Jadi kalau itu pada setiap telinga nisfu diatin, kena separuh diat. Wala farqa fi ma dzukir baina udhunil sami'i wa ghadi. Dan tidak ada beza pada apa yang telah disebut masalah cuping telinga itu di antara telinga orang yang dengar dan orang yang tak dengar. Ghadi sami'a. Pasal jenayah ni bukan tentang masalah pendengaran, tapi masalah ni jenayahnya pada cuping telinga. Pasal cuping telinga satu diat kamilah, mendengar tu satu sifat kamilah. Katalah dia potong telinga dengan sebab tu pekat. Yang ni 50 ekor unta ni pekat. Kalau pekat terus dua belah 100 ekor unta lagi. Sepak pekat tu dua belah 100 ekor unta. Jadi pasal apa 100? Pekat sifat sifat sama, sifat sam'i, sifat mendengar. Yang tu 100 ekor unta. Tanpa tumbuk buta dua belah. Bukan keluar biji mata, tak? Buta dua belah. Sifat penglihatan tu tak ada. Yang tu dia kamilah 100 ekor unta. Kalau orang tu memang sendiri bekak, kalau dah pekak, memang pekak, tak ada apa-apa lah. Nisbah sifat pendengaran tu cuma cuping telinga, kena pasal diat cuping telinga. Pasal jenayah ni bukan jenayah sifat mendengar. Jenayah ni jenayah potong anggota. Boleh. Satu, mulut suku, gigi suku, kebolehan bercakap suku. Sepak dia tak boleh bercakap lancar macam dulu. Separuh keupayaan dia kurang. Cuma yang tu dia kalau bisu terus memang 100 ekor unta. Kalau dia kurang macam mana? Dia kena bayar. Yang tu kena istilah arsyu. Hamba kalau boleh cakap berapa harga?
Jatuh harga berapa harga? Kena bayar. Dengan sebab kurang tu, pasal tu kurang tu tak boleh nak dobit. Dengan jenayah takkan tampur balik. Lagi tampur kawan tu yang bisu, kawan ni tak bisu. Wa fihi ma wala farqa fi ma dzukir baina uzunin sami' wa ghairi. Begitu juga masalah biji mata kan. Biji mata dengan melihat. Walau ayisal uzunaini bijinayatin alaihima fa fihima diyatun. Air basah tu. Jikalau air basah, jikalau kering, masa terjemah ya habis. Uzunaini, dua telinga. Istilah kering ni telinga dia mati lah. Maksudnya dengan sebab jenayah dia buat, telinga dia pekak. Air pas tu bukan pekak. Istilah air pas ni kering, layu ya, tak ada darah ataupun syalal, dia jadi syalal, dia jadi mumia kan. Yang lahir-lahir dia kecut. Kecut lah. Kalau asal ni kecut kata ada capang ni, asal dia jatuh tu. Air bas. Layu, karing. Tu surah Banjar tu. Surah Banjar. Banjar kan. Walau akhir bahasa usnah. Bijinah ayatin alaihima, dengan sebab jinayah atas keduanya uzunain, fa fihima diyatun, maka pada keduanya kena dia. Jadi faham tu darah tak darah tu. Pasal bila sebut kering ni, istilahnya telinga tu pasal dia kering, lama-lama kering kecut habis. Jadi kapilari darah dia tak sampai darah kan. Dia luka sampai darah tak boleh nak sampai ke telinga untuk menyebabkan telinga ni hidup. Lama-lama dia kering. Faham kering ni mati ke? Tu istilah aibas. Memang aibas ni kering kan. Kering maksudnya telinga ni akan lama-lama dia kecut, hilang kering, apa tu? Jatuh. Tapi di fihima diyatun, kena dia juga. Faham diyatun kamilah. Maksudnya kalau sepasang dua-dua telinga 100 ekor unta juga. Kalau tak sampai tahap tu, katalah dia ambil gunting sikit. Yang tu kena arsyun lah. Pasal ada tempat yang tak terdobit, banyak mana kan, nak kadar 1/3 ke apa, payah tu. Dia kena nilai hukumah, hamba. Ini pun dia akan sebut nanti ke belakang. Pasal mana-mana yang tak boleh nak dobit, dia balik kepada nilai hamba. Hamba kalau ada cuping telinga macam ni, apa? Tak ada cuping telinga macam ni, berapa kena? Nilai tu. Sekalipun dia lebih mahal daripada dia. Walainaini, begitu juga kata dia tukar malu, diat fiqati ainaini, pada memotong dua biji mata. Istilah dua biji mata ni buat keluar biji mata dua-dua. Pasal mata ni saya sebut tadi, biji mata satu, kelopak mata di atas, kelopak mata di bawah. Tu suku. Sifat melihat tu suku. Jadi mata ni kalau ikut lagi banyak benda yang terlibat dengan dia kan. Kelopak biji mata, kelopaknya tu doktor buat rawatan mata, pembedahan. Dia nak repair dalam. Lepas tu dia tengok kelopak mata ni tak boleh buka, ditutup. Buka nampak, tapi kena buat benang ni ikat. Nak tarik, kena buka. Jadi dia telah buat satu kesalahan. Apa dia? Cuai macam mana tau. Dia punya tendon nak tarik orang mata ni tak boleh. Nikmat satu tu je tarik macam habis. Allah Ta'ala bagi kita nikmat sempurna. Ni jatuh tak? Dia 4 ni 100. 20. 25. Atas 25, bawah 25. Potong kelopak mata sampai tak boleh tutup mata. 25 ekor unta. Silap sampai tak boleh buka pun kena 25. Silap sampai tak boleh buka pun 25. Pasal dia menghilangkan keupayaan. Cuma tak boleh buka mata. Tak boleh buka mata yang tu kot tak kena 25. Pasal dia menghilangkan keupayaan. Dia bukan membuang jenayah kelopak mata. Satu nak jadi doktor pakar, risiko besar itu. Dia buat perubatan, dia tak mata itu. Tak apa, dua tu tutup. Lepas buang mudah mata terang, tapi baru boleh buka.
Lepas betul. Kesian nak buka. Baru boleh nampak. Kelopak mata jatuh. Tendel mata tak buka kelopak mata tu tak ada. Tendel dekat mana jangan tanya saya. Saya buka bakar baru. Okey. Okey. Jadi dia sebut mata ni biji mata tu. Au qalihima, arti potong ataupun cabut bi ghairi idah, dengan ketiadaan idah juga ada istilah idah itu. Fa idza salama qalihima idahun, jika ada idah tu wajib arsyuhu, maka wajib arsyu dia, kena bayar imbuh dia. Wa fi kulli udhunin nisfu diyatin. Kalau gitu pada setiap telinga ini pada nak baca macam serupa wa fi kulli minhuma nisfu diyatin sawa'un fi zalika ainun ahwala, sama saja kata dia, sama ada mata yang juling au awara ataupun ya awar ataupun yang buta sebelah, au amasya ataupun amash babun. Jadi mata juling ataupun mata apa? Mata yang bila tengok mata sini, satu tengok sini, satu tengok sana. Yang kena dia tu tahu tak? Tentang biji mata tu. Tumbuk-tumbuk, boom, biji mata keluar. 50 ekor tu. Sekalipun mata tu mata juling, mata tu mata rabun, sekalipun ahwal, sekalipun tak ada awar. Awar ni buta lah. Memang sebelah mata yang nampak, sebelah lagi tak nampak. Mata tak nampak tu, biji mata tu keluar. Jadi jenayah apa? Jenayah keluarkan biji mata. Kalau tumbuk, biji mata tak keluar tapi tak nampak. 50 ekor unta juga. Hilang sifat. Tak nampak sebelah. Pasal hilang sifat penglihatan tu. Tumbuk, nampak tapi hilang keupayaan. Yang tu kira arsyu. Hamba yang nampak terang ni berapa kena bayar, hamba macam ni berapa kena bayar, yang tu kena arsyu. Kisah boleh tak saya tadi? Dengan mata dia jatuh tadi tu. Dia dobit kalau benda yang memang boleh kisos, boleh ya. Yang tu yang kalau dia syalal apa dia sebut tu kan, yang mana tak boleh, tak boleh. Kalau faham kata mata, cuma mata nak buat keluar biji mata tu kok masalah tu. Tumbuk boleh keluar biji mata, nak tumbuk pula keluar biji mata ni bukan senang. Kalau kata kelopak mata mungkin boleh potong ikut kelopak mata kan, ikut tempat yang sepadan macam mana ada. Itu kot dari segi dobit asas potong anggota ni ada. Cuma kalau mana yang istilah ada syubah tak boleh nak datangkan dobit, memang dia akan balik pada dia. Wa fil jufuni arba'ati, dan juga kata dia disempurnakan juga pada jufun, pada kelopak-kelopak mata yang 4. Okey, wa fi kulli jufnin minhuma rubu' diyat, dan pada setiap kelopak mata ada rubu' diyat, 1/4. Jadi kelopak mata atas dengan bawah ni mau ada nilai tau. Buka, tutup, atas 25 25. Itu jangan main-main. Kata orang tak ada bayi kita ni semua amanah tau, bukan boleh kita buat sebarangan ni. Mata, hidung, telinga, semua amanah belaka lah. Wa fi kulli jumnin minhu rubun ya wal lisanu wal lisani, dan juga disempurnakan dia pada lisan, lidah linatiqin salimin zuqi, bagi orang yang bertutur dan salimi zuqi, yang sempurna zuq dia, rasa dia, sifat rasa pada lidah sama. Tu sempurna, dia boleh rasa durian, manis masam, limau rasa limau. Kalau lidah sibil dia, tu sibil. Macam mana pun kalau lisan, lidah tu sendiri. Walau kana lisanu li al-sagha wa aradta, sekalipun lidah itu li al-sagha bagi orang yang al-sagha dan orang yang aradta. Al-sagha ni telo ditelusur temu telo. Telo, aratin gagap. Aratin ni orang yang cakap berulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu gagap lah. Tu aratin. Aratin ni orang yang dia akan bercakap berulang. Tu gagap aku kan. Saya nak pergi balik kamu. Ya tak. Ya tak. Ya tak.
Kalau Al-Sarah elok. Nak pergi mana? Pergi Muhtek. Masjid mana pun. Makacik. Nak tidur pakai kiambu. Okey dia. Sampai teruk macam tu punya. Tak elok. Sekali pun lidah tu, jenayah lidah tu. Wa fi qat'i ihdahuma nisfu diyah. Syafatain. Begitu juga syafatain dan dua bibir, atas bibir bawah mulut. Pada memotongkan ihdahuma, potong salah satu keduanya nisfu diyah. Atau mulut suku, gigi suku, lidah suku, sifat bercakap suku. Satu kita dilarang sangat melampau di muka. Tampau buta, tampau tak boleh bau, tampau tak boleh rasa, tampau patah gigi. Bukan senang tu. Atau nak pukul, jangan pukul bahagian muka. Cukup bahaya. Muka, tengkok ni memang kawasan-kawasan bahaya. Tengkok, tepuk saja lapuk, mampu tu. Atau kalau urut pun tak pandai, jangan urut bahagian-bahagian tempat-tempat bahaya ni. Maksud apa? Tengkok ni tempat bahaya ni. Urut. Terus. Kalau tu. Kalau dia pukul tinggal bekak asal bekak. Ya. Lepas tu lepas pukul tu terus demam. Tu kena bayar 50 ekor tu orang tu lah. Lawak je. Dari segi jenayah pukul ada. Cuma dengan sebab tu dia mendengar, terima kasih lah dia tak sifat mendengar tu kan. Tapi perbuatan dia pukul telinga tu salah. Boleh kalau tak kita minta tadi hang kok dah hang oleh kerana aku tak faham hang hulur sikit kan. Tadi patut kena bayar kan. Yang tu kalau dia berubat. Ni dia buat jenayah. Dia nak hulur tak apa kan. Cuma itulah, adakah berhak untuk dia minta bayaran? Dia atas perbuatan dia tanpa dengan sebab tu orang pekak dia dengar. Berhak. Pasal dia buat tu jenayah. Buat jenayah, bukan buat berubat kan. Contoh ilmu persilatan ni antara kaedah buah super combat ni tepuk telinga je. Buat macam ni kan. Pegang tu pusing belakang ni. Bagi telinga je, tutup macam ni. Macam kita main tepuk, dia orang main teruk kan, bagi ada angin tu. Bagi ni. Pop. Pecah kendang-kendang. Tak belajar teknik tu pekerat. Dia orang tu gitu kan. Pop. Kalau dia licin sini botak lagi senang. Pasal ada rambut dia ganggu sikit. Pegang. Pop. Nak letak jari ni macam mana? Ni. Nak letak tangan macam mana? Dia letak tu memang pop. Pecah ke kena dah. Pasal dia ada pressure ni. Tambah mulut tutup pula. Buruh gam, pecah. Dia ada teknik super combat tu. Tu kena belajar lain tu. Tengok dia tepuk telinga kita dulu tak? Ya kan. Ikat tangan dia dulu Bawa itu. Kalau kesilapan dalam perubatan tu jenayah lah. Kesilapan dalam perubatan ni selalunya perubatan disebut gini. Kalau yang berubat tu memang pakar. Dan memang dia atas kepakaran dia tu, latihan apa kepakaran dia memang jarang membuat kesilapan. Dia tengok berlaku juga benda-benda yang tak diingini. Yang tu tak diambil cas tadi. Tapi orang yang tak pakar berubat kena. Istilahnya buat jenayah. Satu, jangan cuba untuk membelah ke buat pembedahan sedangkan kita bukan ahli dalam membuat pembedahan. Pasal jadi apa-apa dicas buat jenayah. Pula tu syarat dia juga mesti dapat keizinan daripada pesakit tu sendiri. Dia telah mengizinkan diri dia untuk diubati oleh pakar tersebut. Satu kaedah perubatan pun dia mesti sign, tanda tangan. Tanda tangan tu maksudnya kita menyerah diri pada pakar. Operate, sign. Sign tu maksudnya dia belah ikut apa. Kau tak boleh buat apa-apa lah esok pasal kau yang sign. Tu bahaya sign tu. Satu, kalau kita tak sign, memang dia tak boleh buat apa. Encik kena tanda tangan ni. Saya mau tanda tangan. Pasal tanda tangan kalau maksudnya jadi apa-apa tuan tanggung lah itu je lah. Dia memang pria.
tambah pula atas nama dia pakar. Dan memang prosedur perubatan ni kalau hospital, klinik apa, doktor-doktor yang bukan bidang ni untuk melakukan pembedahan memang dia takkan buat. Baik pakar bius, pembedahan, hatta cabut gigi boleh buat. Orang yang memang tidak ada keupayaan dan kebenaran daripada kementerian di atas kelulusan dia untuk cabut gigi, dia memang takkan cabut gigi ni. Dia kata yang ni saya tak boleh. Walaupun nak cabut bukan susah mana kan. Nisbah dia tengok kata dah lah aku pun boleh buat. Tapi kalau dia buat jadi sesuatu, memang salah atas dia pasal dia bukan pakar. Kalau ilmu perubatan macam tu, pakar hukum macam mana? Bukan pakar tafsir, bukan pakar fiqh, bukan pakar tauhid. Lepas tu keluar hukum. Yang ni kita, masalah kita ni apa dia? Bab akademik orang faham siapa dia ahli tak ahli. Tapi bab hukum yang bengong pun komen bagi keluar hukum. Ini masalah kita. Dia bab agama memang macam ni. Sampai orang tak hati hukum pun dia berani keluar hukum. Pada pendapat saya begini. Memang keyboard warrior pun. Padahal bengong apa benda tak hati. Ustaz ni kata dia mangkuk ayun. Dia ustaz mangkuk ayun padahal dia tak mangkuk ayun. Aku yang bodoh pun faham. Dia mengaku dia bodoh tapi dia faham. Ustaz, ini walisan ilina tiku salim itu. Mana kalau tak ada salim itu tadi dia tak kena dia. Lisan tadi. Istilah Sami Zuk tu maksudnya lisan yang maksudnya bukan syalal lah, bukan yang mati ya. Oh, mati tak kena lihat. Kalau lidah tu ada lidah saja, syalal dia tak ada kena balas. Okey, dah syalal itu. Orang bisu tak kena. Kalau Tak. dia Tu kata dia dobit Salim Zuk ni maksudnya dia boleh rasa manis masam pahit tu. Bukan Zuk tu dari sudut cakap tu. Satu orang bisu. natif Lina bagi orang cakap tak? Kalau ikut dia ada dua sifat tu, lidah tiqin yang Salim Zuk. Jadi natik kalau ikut satu suku, lisan yang boleh natik tu pun itlak ke lisan tu atau ghalib je. Kalau ikut bukan lisan tu natik. Itu Salim Zuk. Itu sifat boleh bercakap tu satu. Sebab rasa. Rasa tu. Rasa tu. Misalkan macam mata melihat dan biji mata. Lidah tu rasa bercakap tu kalau ikut suku tu rasa tu dan lidah tu sendiri. Cuma lidah ni function dia dan dia boleh zoom menunjukkan dia function tak function. Wa zahabul kalam, betul satu lagi. Wa zahabil kalam, baca zahabi, dan pada menghilangkan sifat percakapan kullihi sekaliannya kalam. Maksudnya tak boleh bercakap langsung. Wa fi zahabi ba'dihi biqistihi min ad-diyah. Dan pada menghilangkan sebahagiannya biqistihi dengan habuannya ba'dihi tadi min ad-diyah daripada dia. Jadi kalau huruf jaiyah ada apa? 28. Bagi dia 28. Tanpa tu dot tak boleh sebut, ra tak boleh sebut, zal tak boleh sebut, sa tak boleh sebut. Berapa huruf yang tak boleh sebut? Selalu disebut pasal a, b, c, s, j, h, sebut cantik. Pam tanpa tak boleh angkat. Lidah tak lagi depan. Yang mana hilang kebayan tengok huruf hijaiyah ada 28, 29, 30, 25. Huruf hijaiyah tak tahu. 28, 29. Sama nanti Asyirun. 28. 28. Tak ada kira balik lagi patah. Okey, nak ni. 28. 28. Tu kita mau kata 29. La alih. La alih tu. Saya alih ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dot ta za ain ain fa qaf kaf lam mim nun waw ha alif hamzah Ya. Ya. ya 30. 30 lah. Sudah. Hamzah dengan alif. Hamzah dengan alif. Hamzah dengan alif. Ya alif lain. Hamzah dengan alif. Hamzah dengan alif. Ya, Hamzah
Alif yang tak ada baris tu alif. Hamzah yang ada baris tu hamzah. Lam alif ada alif yang tadi pasal lam alif, lam dan alif. Lam alif tu lah duanya. Lam alif keduanya. 2 dengan 28 jadi 30. Oh, kira lain. Lagi dia mengkelayan kau pula. Okey, asal nak sebut kaedah nak kira dia. Jadi ba daripada huruf. Kalau kaedah Arab ni kena tengok huruf hijaiyah Arab. Dan memang saya ingat saya dobit pun kalau kita kitab saya ingat disebut badiat ni kira dengan huruf hijaiyah Arab. Pasal huruf lain. Kalau siang lagi nak ngom kita nak tengok apa kan. Saya tak nak tu. Tapi kalau ikut Ihsan Dobit kira iktibar Arabi. Pasal dalam banyak-banyak makhraj huruf dalam dunia, makhraj huruf Arab adalah yang paling tamam. Pasal dia melibatkan lidah, bibir, langit-langit, semua iktibar, semua pakai. Kalau bahasa lain dalam dunia tak ada. Tak pakai pun. Melayu memang hujung gigi apa tak pakai. Siang. Kalau siam banyak dalam pernah gigi kamu. Kalau lain-lain kan, lain-lain. Kalau India raw banyak. Orang belum kerja, orang sabtu kerja. Dia guna lam banyak, raw banyak. Guna lidah banyak. Kalau Cina ada mula. Cina macam mana? Oh, bibir kan? Dia banyak bibir. Oh, Sisi lausya tu ada mana tu? Sisi lausya. Kan? Lausya. Sisi lausya. Kan? Lama tak sebut aku tak betul. Itu je. Okey, siap. Oh, tu bawah tu ada. Wow, Allah. Wal hurufu allati tu'azza'u diyatu 'alaiha sama niatun wa syurunya. Dua mata tak tengok. Ada pun. Memang 28 pun. Bagus. Sama dengan syuruna harfan fi lughatil Arab. Tu. Dan dobit fi lughatil Arab. Tu kalau faham tu kalau ada orang kata kami tak mau iktibar Arab, pasal kami orang Melayu. Iktibar Melayu tambah huruf ca, pa, ganya 30. tambah lagi. Berapa? 37. Campur dengan va apa semua. Tak tahu saya tak ngaji Jawi Melayu. Pen, fa apa titik-titik semua tu. Garbi. Siap. Kalau ABC ke ABC berapa 25? Tak tahu juga. Insya-Allah. Tanya-tanya mengaji tinggi-tinggi asas rupanya tak tahu. Lupa. Zahabul basar. Habis tu. Dan seperti kata dia hilangkan sifat penglihatan izhabu menghilangkan basar minal ainain daripada dua biji mata. Jadi dua biji mata tu 12 tu diat kamilah. Jadi kalau sebelah aja sifat melihat tu sebelah mata hilang 50. Amma zahabuhu min ahrima fa fihi nisfu diat. Betul. Siap. Wala farqa fil ain baina saghiratin wa kabiratin. Tak ada beza pada mata ni antara mata yang kecil dan mata besar. Mata kecil macam mata sepet Cina Jepun. Mata besar macam mata Mongolia. Bulat besar. Bufilah bahasa itu lah. Contohnya. Wa aini syekh wa aini tifli. Dan juga mata orang tua dan mata kanak-kanak. Tak ada kira. Dobit dia mata dia. Sifat penglihatan. Baik wazah bis sama' itu ya menghilangkan sifat mendengar. Tadi masalah telinga ni sifat dia. Minal uzunain ini daripada uzunain wa in qasa min uzunin wahidatin. Baik, jika kurang daripada uzunin wahidah suddat walau naqasa min uzunin wahidatin suddat. Jikalau dikurangkan, kalau kurang ia sam'u tu min uzunin wahidatin daripada telinga yang satu, suddat nescaya disumbat akan dia. Wa dhabtu muntaha sima'il ukhra wa wajaba qistu tafawuti wa ukhidha binisbatihi min adiyati.
Yang ni dia sebut masalah huraian ke telinga ni, sifat mendengar ni. Pasal mendengar ni kadang-kadang kita tak boleh nak cam mendengar tu daripada kanan ataupun kiri. Mata boleh cam kan, tutup sini. Contoh dengar ni kanan ke kiri, nak payah dengar tu kurang tak kurang ke hilang terus. Tutup memang boleh tutup kan, tapi mendengar ni nak cam kanan kiri tu susah. Betul tak? Satu dia sebut dobek tu. Kalau mata memang tutup sini, boleh nampak lah mata mana fungsi tak fungsi kan, mana yang mata kuat tak kuat. Tapi kalau telinga susah. Jadi kalau masalah telinga ni disebut mana dia tadi, wa in naqasa min udhunin wahidatin, jika kurang ia sam'u tu daripada satu telinga, as-suddat disumbatkan dia. Istilah sumbat ni maksudnya kena cover. Baik, cover tu macam mana? Wa dhabtu muntaha sima'il ukhra, dan jadi sumbat dia maksudnya tutup dia dan dobekkan penghujung, maksudnya kesudahan mendengar yang satu lagi. Jadi dia sebut kalau jadi naqasa kurang, nak ajar dia ajar dobek macam mana nak menilai jadi kurang ni. Misalnya tutup sini boleh dengar sebelah lagi, berapa jauh boleh dengar? Tutup sini tak dengar. Jadi sekarang yang ni tak boleh nak dengar belah kanan ni. Yang ni dengar. Berapa jauh ni? Katalah 1 kilo, contoh kan. 1 kilometer boleh dengar. Tutup ni dengar setengah kilo. Jadi maksudnya dia telah mengurangkan keupayaan separuh pendengaran. Cuma dia punya kalau hilang terus, Allah SWT, kalau hilang terus lah. Semua dah sebut naqasa tu. Bila naqasa, dia kena bayar wajabah qistut tafawud, kena membayar habuan berlebih kurang, wa akhdhu wa ukhidha bi nisbatihi min adiyat, dan diambil dengan nisbah dia daripada dia. Jadi kalau satu pendengaran telinga sebelah 50 ekor unta, jadi dengan sebab tutup ni, pasal kadang-kadang tutup sebelah, yang ni masih boleh dengar kan. Itu kata ni dari telinga ni payah sikit, cuba dobek dia, okey. Kalau tutup sebelah ni berapa jauh boleh dengar? Tutup sebelah ni berapa kurang dia menyebabkan yang ni, berapa kistu dia. Jadi kalau yang sempurna ni katalah 1 kilometer, yang ni separuh kilometer, jadi sebelah ni dah kurang separuh, jadi 25 ekor. Jadi disebut kistu, disebut kistul tafawud, ukhidha bin nisbatihi min dia. Okay, lalu macam tu kot. Sebab telinga ni saya ingat dalam kitab besar-besar dia memang ada tafsir dia, tapi tak apa nak perhati kan. Pasal dia tak macam dengan kaedah mata dengan kaedah pasal telinga ni memang kalau pekat sebelah sini, dia selalunya bukan pekat terus. Dia taklah tutup dua belah pun, tutup boleh dengar. Betul? Tak faham? Tutup dua belah boleh dengar dia. Mana yang lebih kuat mendengar? Tak tahu. Tak boleh tahu. Jadi tampah ni memang dia ada kurang. Itu macam mana? Test lah, berapa jauh? Tutup sini, tutup. Tengok berapa yang kurang. Ini seperti dia. Tu nak kata separuh 1 kilometer, mungkinlah kata lebih kurang untuk memudahkan sekali lalu untuk ambil faham tentang nak kira diat masalah telinga. Sifat mendengar tu, tentang sifat mendengar tu. Wa zahabu syummi, dah hilangkan sifat bau pula. Minal munkharifa min munkharain, daripada 2 lubang hidung. Wa in naqasa syammu, sekalipun kata dia dan sekiranya kuranglah oleh sifat membau ni, wadabata wadabtuhu wadabtu qadrihi wajaba. Wa in naqasa syammu wadabtu qadrihi, dan kurang oleh nak dobek yang qadarnya, qadar syami, masalah bau, wajaba qistu, wajib bayar qisti habuannya, syumi minadiyati, daripada dia. Serupa juga. Lalu bau, orang boleh bau terus mana? Kita pun ke bawah bau macam mana? Tutup
Yang ni pun susah juga nak tahu kanan kiri dia tu. Dia punya keupayaan mana kuat, belah kanan belah kiri. Susah agak tu. Jadi dia kena kira dua-dua. Jadi bila kena tumbuk ke apa, mungkin ada kekurangan. Dubit. Tera ni selalu boleh bau. Ini sekarang tak bau. Kalau tera sana katalah sebut apa 30 meter boleh bau. Yang ni sekarang dah jadi 20 meter. Jadi dah kurang sulus dia. Sulus dia kena bayar. Sulus jarak. Kaedah dia kena bayar sulus dia. Tak boleh guna iktibar orang lain Ustaz. Dia ni bau. Kalau Tak. macam ni biasa dah bau dah. Kalau ikut iktibar dia. Iktibar dia. Yang tu kalau boleh dobit. Wa ila fa hukumatun. Kalau tidak maka dia ialah hukumah. Hukumah ni bahasa kita denda. Jadi kalau hukumah dobit dia memang kena kita pakai hamba. Hamba ada bau berapa kena? Kalau hamba yang tak ada bau berapa kena? Tak ada bau bukan tak ada bau langsung, tak ada bau yang kalau kurang macam ni kepekaan macam ni dia jadi tukang masak. Jadi dia tak tahu nak tengok masakan ni kena tumbuk apa. Dia tak, dulu dia buka kedai makan laku. Sekarang tak apa laku apa? Masakan dia tak sedap. Pasal apa? Pasal lepas kena tumbuk tu dia punya kepekaan untuk nak bubuh bahan tu dah sewil lagi. Dulu bau macam ni dia peka, macam ni bubuh macam ni. Yang ni buah bawang, yang ni buah. Sekarang rasa dah taste dia lain lah. Dah tak rasa macam dulu lah. Jadi pelanggan kau dah panggil bicara Pak Jenayah, yang ni kau telah mengurangkan keupayaan dia untuk memasak sebabkan baunya, deria bau dia dah kurang. Bayar harga susut nilai. Berapa harga susut nilai? Nak menilai lah. Jadi pun yang ni on paper je lah boleh baca kan. Reality mana ada undang-undang dunia macam tu? Ada. Ya kalau ada zaman saya dengar pun mengaji masa Cikgu Orang Putih dulu kan. Sekolah rendah lagi dengar cerita ni. Cuma bukan bab ni, cuma nak sebut, nak menunjukkan kata ada hakim yang bijaksana dari sudut menghukum lah. Sebab ada cerita sekadar cerita untuk menunjukkan benda ni dicerita dan seolah-olah macam hakim Orang Putih ni pandai lah. Padahal bodoh nak mampus. Saya nak cerita tentu menunjukkan benda tu dicerita di sekolah. Tapi benda-benda macam ni tak ada cerita pun. Ilmu-ilmu agama yang ulama kita dah cerita lama dah mengenai ni. Apa dia? Dua rumah ni, satu rumah orang kaya, satu rumah orang miskin. Orang kaya ni masak makanan sedap-sedap, tapi badan kurus. Orang miskin ni makanan bukan ada apa sangat, tapi gemuk-gemuk. Waktu tu dia panggil masuk mahkamah satu hari. Buat apa? Dakwa orang miskin ni telah mencuri bau makanan dia. Dia minta bayar semua selama dia hidup ni. Orang masuk miskin duduk sebelah jiran dia. Dengan sebab tu dia gemuk. Dia telah mencuri bau dia. Untuk hakim nak hukum macam mana? Okey, dengan shilling. Mana pun ada orang biasa dengar cerita. Sekarang kata dia ambil duit ni duit shilling. Berapa kau nak bayar? Dia minta lah berapa pound sterling. Ni cerita belah-belah sana. Dia sebut ambil satu duit shilling. Okey, sekarang kau kira. Ting, 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 ting. Berapa? Katalah 1000 pound sterling. Contoh kan? 1000 lah. Ting, ting. Okey, sekarang kau dah dengar lah bunyi. Sekarang kau dah dapat dengar macam mana dia dapat bau. Pandai hakim tu. Kita mengiktiraf hakim Orang Putih pandai. Hakim Islam tak nak cerita pun. Saya nak cerita tu ya. Ni menipu. Dia bodoh. Pandai menipu lah. Jadi maksudnya benda tu tak sabit pun pendakwaan ni. Tapi kalau ikut dalam bab ni, hang buat jenayah menyebabkan orang hilang keupayaan bau. Macam mana nak ukur keupayaan bau ni? Patutnya kena buat satu filem untuk menunjukkan yang ni. Pakarnya orang Islam untuk menunjukkan macam mana kaedah nak mengukur bau. Cari benda yang paling Cari benda tu royan ke apa kan. Ni masuk tak bau apa pun. Macam kita sesama, awak. Hidung jam lah ada. Jam. Padahal bukan masalah orang kena tumbuk apa pun. Yang tu dah hilang kepekaan. Jadi kalau kena tumbuk, ni tak sesama pun sampai dah tak bau. Dulu bau. Tak ada bau bangkai, tak ada bau apa pun. Okey. Bunyi hidung jam. Kalau telinga ni kalau dibakar dia akan mengecut. Jadi bila mengecut dia akan tutup luar telinga. Ya. Jadi tahap pendengaran itu akan berkurang. Ya. Jadi adakah tahap pengurangan mendengar tadi itu dengan tutup telinga yang dibakar tu? Ya. Boleh dia mikir juga.
Kaedah dia jenayah tetap ada lah kan. Cuma itulah kaedah dia, kalau benda yang terdobit, didobit. Kalau tak boleh dobit, tak boleh. Dia akan kena bayar denda dengan iktibar hukumah ni. Benda tu. Dan telinga yang dibakar tadi tu dikira juga. Itulah, telinga yang dibakar pun takkan nak bakar balik kan. Tera tu tak boleh nak tikus sama. Jadi tengok berapa keupayaan yang menyebabkan kekurangan dia boleh mendengar, dengan sebab dibakar dengan tempat jauh yang kena, yang ada tu. So kaedah kita dalam bab-bab jenayah ni, mana-mana yang tak boleh nak terdobit. Kaedah yang ada dalam qawaid fiqh kata dia al-hudud tudra'u bisyubhat. Antara syubhat ni apa? Tak terdobit tu. Bila tak terdobit macam mana? Dia tak dapat pada hukum diat, dia akan kembali pada hukum. Tak hukum apa, ada istilah arsyu. Arsyu berapa bayar imbuhan kurang. Baik. Zahabul akli. Jadi pahukumatun. Cuma istilah hukumah ni dia iktibar dengan harga hamba. Itu iktibar hukumah. Selalunya dia akan jumpa istilah belakang ni dia akan sebut insya-Allah. Wa zakaru salimu walau zakara saghirin wa syaikhin wa aninin. Dan antaranya kata dia kena dia sempurna juga menghilangkan zakar. Zakar ni kemaluan lelaki lah. Yang salim walau zakarin saghir sekalipun zakar kanak-kanak, wa syaikhin ataupun zakar syekh, wa anin dan zakar orang anin, orang yang mati pucuk. Itulah bahasa kasar dia. Wa qat'il hasyafati kadzakari, dan memotong hasyafah. Hasyafah ni kepala kemaluan lelaki. Dia kadzakari, ka qat'i zakari adalah memotong zakari, zakari kulli. Jadi hasyafah tu nilai dia macam jami' zakar. Fa fi qat'iha wahdaha diyatun, dan pada memotong zakari itu saja ataupun hasyafah itu saja diyatun, diyatun kamilah. Jadi zakari jami' dia kamilah, hasyafah saja potong dia kamilah je. Nak pasal apa nak sebut malulah, cukuplah kan. Satu, jangan ada orang perempuan yang kadang tengok suami kahwin lain macam mana? Potong. Yang ni pun cerita-cerita karut yang kita biasa dengar kan. Ada pula, kau potong lagi engkau yang berana esok. Kalau dia potong hasyafah tu, lepas tu dia potong Zakari pula, potong semua. Satu je lah ya. Satu lah. Satu tu kalau iktibar dengan masa yang satu. Kalau masa yang berlainan dua kali. Sehingga macam tu. Begitu juga wal unsayain. Baik, yang tu yang zakari. Begitu juga wal unsayain ni dan unsayain. Ai baydatain ni. Walau min anin wa majbubin. Sekalipun daripada anin dan majbub. Anin yang mati pucuk, yang dah tak bangsa nak, majbub yang dah dibuang. Zakari dia tinggal batu je. Macam tu kan. Batu, telur tu bahasa yang dia pakai lah. Okey, siap. Jadi kalau ada orang majbub, istilah majbub ni yang telah dibuangkan zakari dia kan. Dikasih. Tak, bukan kasih. Kasih kadang dipotong saluran saluran benih tapi masih ada zakarinya. Majbub ni tinggal batu tinggal telur. Sorry lah bahasa-bahasa tu kan, tapi rasanya kita golek pakai bahasa tu. Mereka sebut apa? Ada tunggau kat telur. Faham lah tu. Itu guna bahasa tu kan? Ke tunggau kat batu? Tunggau kat batu, tak, orang tak faham. Tunggau kat telur. ikut tempat. Sorry lah saya sebut-sebut benda tu. Saya sebut bahasa tu majbub. Baik, wa fi qat'i ihdahuma nisfu dia. Dan pada memotong satu daripada keduanya. Boleh potong sebelah. Padahal duduk satu sarung. Sorry lah bahasa-bahasa tu. Sorry lah. Tak apa. Pasal kita nak belajar hukum, tahu hukum yang tu lah. Sagi sebut ni yang lelaki, sagi dia sebut perempuan pula. Lagi malu. Okey, wafi siap. Muwaddiha. Selesai? Dan pada muwaddiha. Dan pada muwaddiha, pada luka yang nampak ke kulit kepala.
minaz zakari hurri, daripada orang lelaki yang merdeka al-muslim, wa fi sinni. Jadi luka muatihah dia kamilah. Nak sebut dobek situ. Kena kepala nampak tulang, tak getak ataupun getak. Jadi yang getak tu tak boleh balas dia. Tapi yang sampai kena tergorak tu, yang nampak tulang tu, tu muatihah kamilah. Walaupun Jadi kalau ada 2-3 tempat muatihah, 2-3 dia kamilah. Tetap kelar macam Syiah bodoh kan, kelar 3 lain, 3 atau ekor tu. Syiah bodoh siapa? Sendiri kena dia, takkan sendiri tak payah. Syiah ni katok sambil-sambil je kan. Memang Syiah ni bodoh gila. Bodoh. Wa fi sidni minhu khamsun min ibil. Baik. Dan pada sebatang gigi minhu daripadanya, daripada zakari huri muslim, khamsun 5 ekor min ibil. Dan gigi pun nak keberan kalian untuk luruh depan ni ialah gigi geraham jarang jatuh kan. Tu pun kalau jatuh juga, setiap batang gigi dobek dia 5 ekor. Ada berapa gigi semua? Tak pernah kira pula. Kalau ada 30 batang nasihat, dobek gigi ni sebatang gigi 5 ekor. Kalau siapa gigi banyak punya masalah. Tapi ada ke gigi sampai 40 batang? Ada 40. juga manfaat gigi susu yang duduk sekali, tak cabut-cabut. Gigi susu yang tak cabut-cabut? Ada juga tak cabut. Oh, dia biar tu. Oh, gigi susu pun ada, gigi tak susu pun ada. Yang ada sampai 40 Berlapis. Berlapis gitu. Selalu gigi susu tangan. Sampai tua tak tangan gigi susu. Ada yang tak cabut tu memang dia tak tangan. Memang dia tak tangan? Duk letak situ. Ya ke? Tak pernah jumpa ke? Segi susu ni selalu dia jatuh kat atau hari ni. Macam mana pun dia jatuh. Cuma bila dia tak dibuang di awal, keluar ni dia tak ikut sistem lah. Dia kokoh ni. Tapi dia akan jatuh kat. Macam mana gigi susu macam mana pun dia jatuh kat. Jadi yang ada tu kan gigi susu tu, dia tak kenal kot gigi susu yang gigi kan. Okey, siap. Muaddiha sini. Wa fi dhahabi kulli idwin la manfaata fihi hukumatun. Baik. Dan pada menghilangkan setiap anggota yang tidak ada manfaat fihi. Anggota tapi tak ada manfaat fihi hukumatun, dia kena hukumah. Bahasa terjemah mudah hukumah ni denda. Kena denda. Denda ni dia memang iktibar, kalau buat jenayah manusia dia kena iktibar hamba. Misalnya wahia juz'un minadiyati. Baik, hukumah ni ialah juzuk minadiyah saja. Nisbatuhu ila diyati nafsi nisbata naqsiha ay jinayati min qimatil mujna alaih walau kana raqiqan bisifatihi allati huwa alaiha. Baik, dobek hukumah macam ni. Dia ialah juz'un minadiyati yang nisbatuhu ila diyati nafs. Nisbah dia adalah kepada diyat, nisbah nyawa, nisbata naqsiha sebagai nisbah kurangnya ia nafs, ai maksudnya kurangnya ai jinayati, kurangnya dengan sebab jinayah. Idhafat tu baca dengan mana? Min qimatil mujna alaih, daripada harga orang yang dibuat jenayah atasnya. Mujna alaih mana? Yang lau kana raqiqan, jikalau kana adalah mujna alaih tu, raqiqan adalah hamba. Kalau orang yang dibuat jenayah tu adalah hamba, jadi berapa susut nilai dengan sebab dipotong anggota dia, tapi yang tu anggota la manfaat fihi, la manfaata fihi, fiha idwin, kulli idwin. Contoh, orang lelaki tek lelaki ada anggota, adalah tek anggota ke apa manfaat? Bagi susu. Itu buat apa? Hiasan. Okey, motor takkan potong sebelah tek lelaki je. Hukum lah. Nak dobek dia macam mana? Okey. Mujna alaih, okey, nak kira iktibar dia. Kalau anda kata dia hamba, berapa hamba nilai macam ni harga? Harga asal berapa?
Harga asal berapa? 100,000. Sekarang hamba juga, tapi tak ada tag. Pasal orang buat jenayah dia. Berapa orang sanggup beli? Harga asal 100,000. Sekarang dengan sebab tak ada tag 90,000. 10,000 ya. Tu istilah nak debit. Anggota yang la manfaat tafi. Potong apa lagi? Jari lebih kan? Jari lebih. Jawab potong jari lebih. Jenayah juga. Tu la manfaat tafi. Tapi yang tu Ada jari lebih. jari lebih yang tumbuh tu. Yang tu pasal bila jari lebih tetap ada jenayah, cuma yang tu tak ingat nak sebut. Tapi dia bukan nilai hamba saja kan. Jenayah memang jenayah, cuma potong hak lebih. Potong hak lebih memang buat jenayah hati dia. Allah. Cuma nak kena nilai tu atau kena tengok lain. Apa nak sebut. Tapi yang tu kalau ikut dengan sebab potong lebih tu dah mujur buang hak lebih. Tapi selalunya tak mujur selalunya. Selalunya ada masalah bila buang. Pasal masalah dia tak buat satu dengan sia-sia, ada pasal semua. Okey, yang tu ada benda-benda tak boleh jawab tu, sorry. Ada benda tak simpan kepala. Apa? Jadi asal nak sebut tu ialah nak kira hukumah tu macam mana. Laukana raqiqan bisifatihi, dengan sifatnya raqiq. Sifat mana? Alati, yang sifat ni huwa raqiq tu alaiha ala alati, ala sifat. Baca kita lama ni, saya baca gitulah kan. Agak nak ambil ibarat tu, ambil cara lain. Memang kita baca kitab lama macam tu lah, tengok dompet tak mana tu. Tapi cara nak ambil faham dia itu, apa yang sebut ialah hamba ni kalau harga sempurna macam mana, dia lelaki, potong tag dia sebelah ke dua belah dah tak ada tag dah rupanya. Lepas tu berapa susut nilai dia? Susut nilai itulah perlu dibayar hukumah kepada orang yang buat jani. Orang jani ni itu dia kena bayar pada mujna alaih. Falau kanat qimatul mujna alaihi bila jinayatin ala yadihi masalan asyaratun wa biduniha al-munasibi wa biha tis'atun fa naqsu ashrun. Fa naqsu ushrun. Kalau adalah kata dia harga mujna alaih orang yang dibuat jenayah atasnya bila jinayatin dengan keadaan jenayah ala yadihi di atas tangannya, tangan jani orang yang buat jenayah ni masalan asyaratun adalah 10, dan wabiduniha dengan ketiadaannya jenayah al-munasibi wabiduniha dengan tanpanya wabiduniha, dan dengan ketiadaannya jenayah al-munasibi yang munasabah wabiha, dan dengannya dengan jenayah tu. Kalau ikut habis satu ayat dia tu, baca galut-galut ni macam ni. Falau kana qimatul mujna alaihi bila jinayatin alaihi ala yadihi masalan asyaratun wa biduniha. Satu tu duduk belakang depan. Oh, situ. Oh, masalan asyaratun wa biduniha. Bukan asyaratun biduniha. Ada nak baca penin. Wa biduniha satu. Dengan tanpa jenayah ni kena asyaratun. Lepas tu al-munasibu wa biha, kemudian dengan dia wa bi jinayah ni tisatun. Ada 9. Kena bayar 9. Apa naqsu ushrun. Naqsu dia adalah usyur 1/10. Sempurna 10, potong tag lelaki 9, jadi kena bayar hukumah 1. Boleh? Fayajibu usyru diyati nafsi, kena bayar harga usyur diyatun nafsi. Jadi kalau faham tu dia sebut, kalau faham jenayah pada orang Merdeka ni, dobit dia hukumah, cuma kena kira nisbah. Lepas tu iktibar dengan diyatun nafsi, tengok berapa dia punya pecahan ataupun peratus dia, peratusan dia. Jadi maksudnya bukan dengan kira harga hamba juga. Kalau contoh dia buat misal ni, kalau berarti ibu ada benda tak simpan kepala, tengok ambil faham elok rasa kitab tu. Pasal dia kata kalau harga asal tanpa jenayah 10, bila
ada jenayah jadi 9, dah kurang 1. Jadi 1 ni adalah 1/10 dia. Jadi kena bayar diat nafsi berapa sempurna? Kalau kata 100 ekor unta, sekarang kena bayar harga 10 ekor unta. Jadi kira usyur. Kena tengok nisbah dia dengan nisbatuhu ila diyatin nafs. Nisbah hukumah dengan nisbah diyatin nafs. Jadi kena tengok berapa nilai hamba. Katalah kita buah hamba tadi 100,000, potong tek 12, harga 80,000. Jadi dah kurang 20 ekor, 20,000 kan, 20,000. 20,000 daripada 100,000 ni adalah 1/5. 1/5 ni adalah kadar yang dibayar daripada 1/5 100 ekor unta. Boleh? Bukan 1/5 daripada harga hamba tu sendiri. Jadi kena tengok berapa. Yang ni ada panggil kaedah nak kira hukumah. Jadi kena tengok berapa harga hamba, berapa susut nilai. Susut nilai tu dengan harga asal berapa peratus, nilaikan dengan dia tu nafsi, peratusan dia. Boleh? Yang ni pun bahajak pada ilmu matematik tak? Kalau dah tak faham apa saya sebut ni. Tengah waktu dah steam lah, sejam lebih lah tu. Belajar kadang tadi buat susah-susah sikit. Saya pun kadang bukan perhati sangat. Tapi faham dengan apa contoh dia beri lah. Yang ni tempat yang nak ambil faham. Selalu yang bawa macam ni yang kita tak jarang ambil peduli. Kalau orang tanya mampu jawab tak betul. Sini pasal topik ni yang kita ambil. Dah lah belajar pun jarang. Ambil faham pun tak. Merapu je lah jawab lagi. Fayajibu usyrudiyati nafsi. Okay, siap. Saya nak sebut tu adalah kaedah nak menghitung atau nisbah dengan hukumah itibar dengan abdi. Menjadi alai itu kalau dia adalah hamba. Boleh tak? Boleh faham kan? Wadiyatul abdi al-ma'sum qimatuhu wal amatu kadzalika walau wadiyatul abdi qimatuhu. Okey, itu khabar. Diat hamba qimatuhu adalah harga dia. Jadi diat hamba bukan 100 ekor unta. Tapi diat hamba adalah harga hamba. Tu kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan nak ingat senang. Kalau bagi ingat dobit ni apa dia? Hamba dan ikut dalam kawan Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia ialah macam lembu dan kambing. Tahu mana tahu lembu dan kambing? Kan kalau orang buat jenayah dengan dia tak ada iktibar dengan manusia, tapi dia iktibar dengan harta. Sekalipun katalah misalnya diat nafsi 100 ekor unta harga 1 juta je. Tapi hamba ni, pasal hamba ni special punya, harga dia 4 juta. Hamba ni dibunuh kan? Dia bukan kena bayar harga dia tu nafsi, tapi kena bayar dengan harga harga hamba tu. Kalau dia dan nafsi, kalau bunuh orang merdeka pun harga dia 1 juta je. Tapi pasal hamba ni dia beli dengan harga 4 juta, market price dia 4 juta, bunuh hamba ni bayar 4 juta. Maksudnya harta adalah hukum harta. Hamba adalah hukum harta dalam kaedah fiqh Syafi'i. Saya sebut tu pasal saya ngaji dulu pun tunggu sebut tu. Topik tu ingat, senang. Dia ialah ibarat lembu dan kambing. Dari sisi sudut, kalau buat jenayah pada dia, kalau mati apa dan sebagainya, kena bayar bukan mengikut harga diat, tapi ikut qimah hamba. Dan dia kata walau zadat qimatu kullin minhuma ala diyatil huri, sekalipun kata dia jikalau lebih sekalipun harga setiap satu daripada keduanya, abdi atau amah. Jadi abdi itu hamba lelaki, amah ialah hamba perempuan. Ala diyatil hur, dia atas diat orang yang merdeka sekalipun. Orang merdeka harga dengan memang harga umum sebut unta tu 100 ekor. Tapi harga hamba ni lagi mahal daripada diat nyawa seorang manusia yang merdeka. Maka yang diiktibar adalah qimah, bukan diatul hur. Macam kita beli seekor lembu, katalah tu. Contoh apa? Kalau orang bunuh harga 1 juta, lembu ni kita beli punya mahal. Lembu berapa harga dia? 15 juta. Rosakkan dia. Bukan kena diatul nafsi. Kena bayar harga lembu lah. 15 juta. Kapal terbang, beli jet peribadi, berapa? 2.6 bilion. Boom, meletup. Takkan bayar harga 100 ekor unta.
Harta hukum harta lah. Boleh? Faham kan? Ada 2 poin yang beliau tu ambil duit rakyat tak payah kot tak. Ambil duit rakyat? Tak payah. Tak payah? Tak payah. Tak payah bayar? Nak bayar dah, nak ambil apa? Dia ambil kat kita lagi dah. Siapa dia tak nak bayar? Tak bayar kat sini ya, kat sana bayar. Walau quti'a zakaru 'abdin wa unsayahu wajaba qimatani ala al-azhari. Jikalau dipotong zakari 'abdin wa unsayahu dan 2 butirnya, macam tu kot bahasa kapau. Wajaba qimatani, wajib 2 qimah. Wajib 2 qimatani, 2 qimah alal azhar, di atas azhar. Qimah mana ni? Qimah tak ada zakari satu, Telur luar. tak ada telur satu. Berapa qimah? Susuk nilai dengan sebab zakari tak ada, unsain tak ada, unsayan tak ada. Betul. Saya kalau ikut pun memang kalau ikut, kalau nisbah manusia biasa dia kena dua diat tu. 2 diat kamilah kan. Dan zakari satu. Atau baydotain tu, tahun unsayain. 1 diat kamilah. Jadi kalau pada hamba kena kira 2 khimah. Betul, diatul abdi adalah qimatuhu. Wa diatul janin hurri. Diat janin pula. Diat janin ni diat anak dalam kandungan. Dia lu lagi baca di tengah azan. Sambung janin nanti insya-Allah. Belakang janin hur. Ya. Dalam apa tuan dia yang Berdosa je. Tapi nisbah bayar tak ada lah. Pasal bayar pun nanti dia yang bayar, dia yang dapat balik. Tapi nisbah kerajaan seingat saya dia boleh kenakan satu hukum takzir kepada tuan dengan sebab dia buat jenayah kepada hamba dia. Atas kaedah Hanafiah memang Hanafiah tu mazhab Hanafi memang boleh dikenakan sesuatu hukum takzir kepada sayyid pasal sayyid telah buat satu benda yang zalim ke atas hamba dia. Okey. Allah. Nanti bab badiah ni bukan tanya panjang-panjang tak pernah saya. Ada bab yang memang tak peduli pun. Ada bab saya kena tanya tuan-tuan. Lagi tuan-tuan lagi lari. Wait. Saya nak tanya tu pasal ada benda kukut tuan-tuan ngaji lebih daripada saya nak lebih faham kan. Ada bab-bab lepas kalau tuan-tuan pasal ada benda yang saya tak syarah pun tak tahu je pasal saya pun kata-kata syarah sama. Biar tu. InsyaAllah sambung nanti bab diat janin. Allah.